والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور Sesungguhnya kami terjaga dengan kerajaan ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira di mana juga anda berada saat ini, apa juga aktiviti yang telah sedang dilakukan, moga-moga dalam keberkatan dan redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Waktu ini saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar 3 jam insya-Allah, bermula 10 pagi ni sampai dan nanti pukul 1 tengah hari untuk bersama dengan sahabat-sahabat. 3 jam bakal kita kongsikan bersama. Moga-moga wadah ini dapat menjadikan kita insan yang lebih baik. Paling kurang kita lebih baik daripada semalam dan menjadi bekal supaya kita lebih elok lagi pada masa-masa akan datang. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, apapun nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat Tim Warna Pagi, Sufian dan juga Hazwan yang baru keluar, baru nak sarapan pagi. InsyaAllah semoga Allah berkati mereka untuk segala usaha yang telah mereka kongsikan bersama dengan rakan pendengar. InsyaAllah. Baiklah. Untuk bersama dengan Yati, kejap lagi hari Rabu yang positif ini bakal kita mulakan dengan perkongsian rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari. Kita akan kongsikan juga secara langsung di FB IKIM FM, juga di YouTube channel IKIM untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Kita sambung lagi tentang perkongsian minggu lepas bila Ustaz kongsikan berkenaan dengan rasional tidur asing. Pisahkan tempat tidur antara anak-anak, kan? Kita akan kongsikan apa rasionalnya dari segi psikologi dan juga akhlak. InsyaAllah sekejap lagi bersama dengan Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari. Saat ini kita dengarkan Fine dengan Adil. Jom kita sama-sama meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Lafazkanlah dengan akal bijaksana yang adil lagi bersih. Raja-raja keangkuhan lenyapkanlah biar hati jadi sama rata, sama rasa sesungguhnya. Keadilan menghapuskan kezaliman manusia di dunia. Keputusan rujuklah
yang beriman. Jangan kesombongan yang meraja hati, mengatur mencengkam keputusan dan pertimbanganmu nanti. Janganlah kau curang menjatuhkan keputusan. Rujuklah kitabmu, gedung ilmu kebenaran, keadilan yang sempurna, neracanya dari hati yang beriman. Kurma Hidayah dah makan. Cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekal makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah. Macam nilah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah. Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana. Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan Serai Mas Kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba Serai Mas Kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282. 013-782-5282. Saya dah cuba Serai Mas Kurma Hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di farmasi atau di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas, raja segala herba. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk slot pertama di Aspirasi, menerusi perkongsian aspirasi edisi Rabu yang positif ini. Kita bakal bersama menerusi tak lain tak bukan Rahmatan Lil Alamin. Bersama dengan kita ada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari di hujung talian Skype StreamYard kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah rezeki saya sekali lagi dapat belajar bersama dengan Ustaz dan juga rakan-rakan pendengar kita bersama dengan Ustaz. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak sambung lagi Ustaz. Minggu lalu Ustaz dah bawakan tentang rasional sunnah memisahkan tempat tidur. Bersama ni dalam kita nak mendidik anak-anak. Ustaz kan rasionalnya Ustaz dah kongsikan minggu lalu sedikit. Dan minggu ini kita akan sambung lagi untuk rasional dari sudut psikologinya, akhlaknya. InsyaAllah cuma awalan ini Ustaz mungkin Ustaz boleh berikan sedikit recap untuk rakan-rakan kita ingat kembali apa yang Ustaz dah kongsikan minggu lepas. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Nasihati, selamat kembali bertugas. Dan tak lupa nak ucapkan tahniah Pariyati atas penganugerahan daripada SKMM kan? Cyber Security. Cyber Security. Cyber Security. Hazami Fadil Rabbi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Dan menjadi pemangkin, jadi pembakar semangat untuk menerbitkan lagi rancangan-rancangan yang menarik di IKIM insya-Allah. Kan? Untuk manfaat semua. Berbangga saya tumpang bangga sebab insya-Allah penerbit Rahmatan Alamin kan diiktiraf terbaik insya-Allah kan. Mudah-mudahan. Okey. Yati dan sedang pendengar dari Allah Subhanahu Wa Taala sedang tak lupa juga yang mengikuti kita di FB IKIM FM dan juga yang Allahumma salli yang post daripada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari kan. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala musibah yang sedang berlaku sekarang ni, iaitu pandemik COVID-19 Selangor masya-Allah mengerikan masih 1000 lebih lagi angkanya. Takut nak balik kampung pun takut yatim, takut orang kampung tak nak terima kita. Takut orang kampung tak nak terima kita, tak nak buka pintu sebab dia Selangor alamak takut dia. Takut dia kan. Jadi tak apa insya-Allah. Kita jaga kita belum menang lagi. Jadi semua jaga SOP yang terbaik insya-Allah. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut yalah kita fikir kan dia sebenarnya kalau lah benda yang sekecil itu tak nampak kan, kita takut, kita ada benda lagi yang lebih besar kita kena takut sebenarnya kan. Sebenarnya dia mengajar kita betul. Ya, kita bukan tak takut dengan COVID itu sebab dia penyakit. Kita kena hindar penyakit kan. Itu juga amalan sunnah Nabi SAW, kita kena hindari penyakit. Tetapi kalau kita dapat iktibarkan dia sebagai apa dosa. Sebab dosa ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Sanskrit bermaksud kebinasaan kan. Suatu yang dihindari. Dosa itu bahasa Sanskrit maksudnya kebinasaan. Jadi kalau kita tak nampak apa itu dosa, jadi sepatutnya kita kena hindari juga macam mana kita hindari daripada wabak COVID-19 insya-Allah. Okey. Pada pertemuan kita lepas Yati, dia Yati Siti dia kadang-kadang tertukar. Kalau Siti bersiaran panggil Yati. Semalam minggu lepas kita dah dengan Siti, kali ni macam tersasul pula nak sebut Siti lagi kan. Tapi tak apa insya-Allah. Yati dan pendengar yang dirahmati Allah SWT. Sekarang yang lepas minggu lepas kita bicara tentang rasional pisah tempat tidur. Apa rasional? Rahmatan Alamin dalam slot ni kita akan bicara tentang semua dari sudut rasional sains, akhlak dan juga psikologi kalau ada dan adab Melayu berkaitan dengan setiap amalan Nabi SAW. Dan kita rujuk hadis Nabi SAW yang kita baca pada pertemuan kita lepas, muru auladakum bis solah wahum abna'u sab'an sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madajah. Kata Nabi SAW, perintahkan anak-anak kamu untuk menunaikan solat ketika mana umurnya 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Ini pukul dengan cara mendidik.
Dan ada nanti kriteria pukul macam mana, bukan pukul kena angkat ketiak dan sebagainya kan. Dia ada pukul dan niat memukul tu bukan untuk menyakiti tapi untuk mendidik. Sebab hanya hati boleh potong hati, maksudnya hanya permata boleh potong permata, hanya hati boleh ubah hati. Jadi kalau dia memukul dengan emosi, dia bukan pukul dengan hati, dia takkan boleh berubah hatinya. Jadi kalau nak memukul anak, bukan pukul dengan emosi, bukan pukul dengan kita panggil kekuatan fizikalnya, tetapi memukul dengan hati sebenarnya. Memukul dengan hati supaya berubah tersebut. Dan pukullah pada mereka kalau mereka meninggalkan solat lagi ketika umur 10 tahun. Kan? Wa farriqu bainahum, dan pisahkanlah tempat tidur mereka ketika mana berusia 10 tahun. Jadi jumhur ulama fiqh ataupun jumhur fuqaha berpendapat bahawa hukumnya wajib bagi ibu dan bapa ataupun wali memisahkan tempat tidur anak-anak ketika berusia 10 tahun. Ketika berusia 10 tahun. Dia bukan lagi sunat ke apa ke, sebab ini masalah pendidikan dan ada implikasi buruk nanti kalau kita tak buat. Sebab itu ibu dan ayah kena berusaha untuk minggu lepas kita banyak terima soalan, bagaimana Ustaz, saya rumah ada satu bilik je, ataupun saya rumah tak ada bilik Ustaz, macam mana anak saya kan. Okay, cuba sedaya upaya macam mana nak pisahkan. Mungkin kita boleh buatkan tapir ke kan, kita pasang langsir ke di ruang tamu supaya ada ruang yang tertutup juga untuk anak perempuan kita. Sebenarnya tak perlu bilik pun tak apa kan, tak perlu bilik pun tak apa. Di ruang tamu tu kita gantunglah langsir ataupun pasanglah divider apa untuk memisahkan antara bilik ni. Jadi kita ni sebenarnya wajib bagi ibu dan ayah, sedaya upaya wajib. Kalau tak mampu nak sediakan rumah yang sekurang-kurangnya ada 3 bilik, jadi cuba usaha kita pasang tabir ke langsir ke untuk memisahkan antara anak lelaki dan anak perempuan dan ibu ayah. Para fuqaha kata kewajipan ni bukan sahaja memisahkan antara anak lelaki dan anak perempuan, tetapi anak-anak dengan ibu dan ayahnya. Anak-anak dengan ibu dan ayahnya. Jadi ada dua. Pertama, memisahkan antara adik-adik lelaki dan perempuan. Yang kedua, memisahkan antara ibu dan ayah. Jadi dua-dua ni kewajipan ibu dan ayah dalam soal pendidikan untuk anak-anak. Yang lepas saya ada bagi tips lah, berikan tips daripada pakar bagaimana nak memisahkan anak. Mungkin kita akan menghadapi kesukaran seperti itu, walaupun pisahkan tempat tidur secara total adalah umur 10 tahun, tapi pendidikan untuk memisahkan mereka ni bermula daripada 7 tahun sebenarnya. Sama dengan yang awal, walaupun perintah itu adalah perintah solat, tetapi yang perintahkanlah untuk solat ketika 7 tahun, sebenarnya 7 tahun tu dah bermula juga untuk anak-anak kita ni nak pisahkan secara sedikit demi sedikit kan, cara berperingkat untuk nanti 10 tahun mereka tak rasa perubahan yang drastik. Tiba-tiba kena tidur bilik seorang kan. Jadi itu sebenarnya kan. Okey. Ada beberapa perkara, ada 5 tanda anak-anak yang sebenarnya dah bersedia untuk tidur di katil sendiri ataupun tidur di bilik sendiri. Yang pertama, mereka dah boleh melakukan aktiviti bebas tanpa dikawal oleh ibu dan ayah. Ini tanda lah. Yang kedua, anak sudah mempunyai rutin tidur yang tetap. Maksudnya pukul 10 dia dah tidur dah. Ini tak ada masalah untuk kita berikan pisahkan awal. Bila anak-anak memang dah waktu pukul 10 malam tidur, 10 malam tidur. Tak semua pun memang pukul 10 memang mereka akan tertidur. Jadi ini tanda yang mereka dah mula boleh dipisahkan. Yang ketiga, mereka sendiri tanya, abang ada katil sendiri, kakak ada katil sendiri, ayah bila lagi kan? Ayah bila nak ada katil sendiri kan? Jadi bila mereka dah bertanya tentang katil mereka sendiri, ini sebagai tanda mereka dah bersedia untuk terpisah tidur dengan kita. Yang keempat, sudah bercerai susu badan sebenarnya. Bila dah bercerai susu badan, kadang-kadang ada anak yang 3 tahun lebih, 4 tahun masih bersusu badan lagi kan. Jadi bila mereka boleh berpisah dengan susu badan, dah boleh sebenarnya kita pisahkan. Yang kelima, mereka dah mula meniru perbuatan dan percakapan ibu dan ayah. Itu dah kena pisahkan dah. Sebab itu nanti dia lihat ada suatu perbuatan yang sepatutnya dia tak lihat, takut dia tiru.
Jadi kalau dia dah cuba meniru perbuatan ibu dan ayahnya dan percakapan ibu dan ayahnya, kadang-kadang kita panggil, isteri kita panggil kita, suaminya, abang. Dia pun panggil abang. Awak tak boleh panggil abang lah. Habis mama boleh panggil abang. Mama boleh panggil abang kan. Kadang-kadang sebab itu kita tertukar. Memang dulu mula-mula kahwin, abang tapi bila dah ada anak kan dia panggil lah papa, mama, supaya anak-anak tak terikut. Ikut. Jadi bila mereka dah boleh meniru perbuatan dan percakapan ibu ayah, itu tanda dah boleh dipisahkan. Bukan semesti 10 tahun. 10 tahun tu wajib. Tapi prosesnya adalah 7 tahun. Kita dah bincang rasional 7 tahun. Rupanya 7 tahun adalah waktu ready to learn. Maksudnya dia dah mula dah belajar. Yang kedua, dia dah proses untuk memberikan foundation ataupun asas yang kuat kepada anak-anak. Okay. Yang digariskan oleh pakar kekeluargaan lah, bagaimana nak mengasingkan anak ni, sebenarnya dia bermula daripada umur 7 tahun. Kita Allahumma SWT, kita cuba yang pertama kita beri mereka buat pilihan sendiri tentang bilik tidur mereka, syada nak warna apa, dinding nak warna apa, bagaimana kita nak decorate ataupun kita nak hias bilik mereka. Ini semua akan menggalakkan mereka akan tidur sendiri. Yang kedua, beri masa untuk bersedia. Kadang-kadang bila beberapa hari sebelum anak tidur dalam bilik sendiri, selalu beritahu anak dia akan tidur di bilik sendiri mulai malam ni ke, kan. Lepas tu beri dia rasional tentang kelebihan ada bilik sendiri, bilik sendiri. Kadang-kadang anak-anak ni dia berebut kerusi ayah dia kan. Kadang-kadang kita ada office sendiri kat rumah, dia nak duduk kat kerusi ayah dia macam belagak macam bos. Kadang bergaduh dengan abang dia kan. Kita beritahu rasional, okey. Bila kita dah beri tempat tidur pada dia, kita ni seolah-olah macam tempat tidur tu memang ruang privasi, ruang peribadi dia, privacy dia. Kita ketuk, Assalamualaikum, boleh ayah masuk tak? Kan? Kita kata ayah masuk lah. Jadi anak ni dia rasa macam okey, dia ada kuasa pada bilik dia. Mak ayah pun tak ada kuasa. Jangan kita, walaupun bilik ni kita menterjah je masuk, jangan ketuk pintu, minta izin. Supaya mereka rasa, sebenarnya macam ada bilik sendiri, macam orang dewasa lah kan. Macam orang dewasa lah, walaupun belum dewasa lagi. Yang seterusnya, temankan anak bila dia belum berani. Contohnya dia sedar tengah malam, datang ke bilik kita. Jangan kita terus tidurkan di sebelah kita. Kita bawa balik ke tempat dia, tidurkan, temankan sampai dia tertidur, kita balik bilik kita. Kalau kali kedua datang pun, kita jangan cakap, susah tidur sini lah. Susah kita kan dah sampai 2 kali, 3 kali bangun. Tak, jangan. Ibu dan ayah dia kena kuat. Jadi dia kena hantar balik ke bilik tidurnya, tepuk dia sampai tidur. Bila dah nyenyak, baru kita balik ke bilik kita kan. Lepas tu yang kelima, puji atas keberanian dia. Abang, adik dah besar dah sekarang ni, anak Abi ni kan, dah boleh tidur sendiri. Jadi kena puji dia. Itu antara yang digariskan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakar kekeluargaan tentang bagaimana nak mengasingkan tempat tidur untuk anak-anak. Okay, jadi insyaAllah lepas ni kita bincang tentang rational science, akhlak dan psikologi tentang kisah tempat tidur. Masya Allah, itu dia. Maknanya kena tegas. Kan? Macam mana pun memang kena tegas. Sebab ada benda yang paling besar, paling penting akan dididik menerusi pisah tempat tidur itu. Kita akan kongsikan apa rasionalnya di sebalik dari sudut psikologinya, dari sudut akhlaknya pun sangat penting. Bila kita kena pisahkan tempat tidur anak-anak ni, kita akan kongsikan. Lepas kita berhenti rehat seketika, macam Ustaz sebut tadi. Dan untuk anda rakan pendengar, ada task dekat sini. 1, umur berapa anda dah berjaya memisahkan tempat tidur anak-anak masing-masing. Dan keduanya, task anda adalah tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita. Kita akan kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia merantai jiwa, siap-siap
Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Masya-Allah, hari ini kita belajar tentang rasional di sebalik sunnah pisah tempat tidur anak-anak. Ada yang kongsi Ustaz, kata cabaran Ustaz dekat setengah tahun nak mendidik anak pisah tempat tidur dengan ibu ayah Ustaz. Tapi Alhamdulillah sahabat kita ni Rashidah kata ibunya sendiri bantu bagi tahu ke anak tu sendiri. Maknanya neneknya bagi tahu tak boleh tidur dengan mak ayah lagi. Masya-Allah, masya-Allah. Maknanya ada keberkatan. Yang penting nak kan ada keberkatan dalam rumah tangga tu Ustaz, dalam keluarga tu dengan mengamalkan sunnah kan Ustaz. Kita sambung lagi Ustaz tadi tentang rasional di sebalik tidur pisah tempat tidur dari sudut psikologinya macam mana sebenarnya Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bicara dari sudut psikologi, anak yang dipisahkan lebih awal, maksudnya bermula daripada 7 tahun itu akan lebih cerdik berbanding anak-anak lain, yang Allah buat dipisahkan lewat terutama. Yang kedua, anak-anak lebih berdikari dan bertanggungjawab. Kajian ni daripada kaunselor kanak-kanak dan keluarga, saudara Azhari Ismail. Dia menulis dalam artikel dia bahawa dari sudut psikologinya, anak-anak yang dipisahkan lebih awal akan lebih cerdik berbanding anak yang dipisahkan lewat. Yang kedua, anak akan lebih berdikari dan bertanggungjawab sebenarnya. Berdikari dan bertanggungjawab. Itu yang pertama dari sudut rasional. Satu lagi kajian daripada Azhari Ismail juga, pakar kaunselor kanak-kanak dan keluarga, dia mengatakan bahawa kesilapan ibu bapa yang berpandangan tidur dengan anak-anak lebih mendatangkan kemesraan berbanding cara yang lain. Ternyata silap sebenarnya katanya. Dari sudut psikologi, bermain dan berinteraksi dengan anak-anak itu adalah lebih cepat mendatangkan kemesraan. Itu ibu dan ayah kadang-kadang dia kata dia nak anak dia tu mesti macam dia anak dia mesra dengan dia, perlu tiap mak lagi. Istilah kita orang Melayu apa, tidur bawah ketiak mak lagi kan. Sampai ketua, sampai dah ada isteri tu tidur bawah ketiak mak lagi kan. Okey. Rupa-rupanya dari sudut psikologi, kita bermain dengan anak-anak dan berinteraksi dengan anak-anak itu lebih
benda ni anak-anak tidur dengan kita tu yang lebih mendatangkan kemesraan kesilapan kita sebenarnya. Jadi kita kena fokus untuk lebih erat hubungan kita dengan anak-anak, bukan tidur bersama tetapi bermain dan bermesra dan berinteraksi dengan mereka. Kadang-kadang anak ni dia banyak soalan kan. Kita mesti tengok dalam iklan apa dulu, iklan hari raya kan. Ni burung apa ya? Burung murai nak. Burung apa ya? Burung murai nak. Burung apa ya? Kan? Jadi kadang-kadang ada ibu dan ayah yang alah kan, kacau lah. Burung murai lah dia marah kan. Burung murai lah. Sebenarnya anak-anak dia nak berinteraksi, dia nak bermesra dengan kita. Kenapa dia tanya kali tu sebenarnya? Dia nak bermesra dengan kita. Saya pun terfikir, ni cucu badak tu, kenapa nama dia cucu badak? Badak seko di dalam tu. Rupa dia pun tak ada rupa badak. Mungkin masa mak dia tengah buat kuih tu kan. Mak buat kuih apa mak? Cucu nak. Buat apa? Cucu nak. Buat apa? Cucu lah pekak badak. Luar daripada buat cucu lah pekak badak. Akhirnya anak dia ambil cucu badak. Cucu badak. Tak ada rupa badak pun kan. Jadi mungkin sebab tu Allah. Wallahualam. Dia otak pusat rasional macam tu lah. Pusat rasional, pusat istilah. Keluar semua istilah tu kan. Kalau lompat tikam tu tahu lah. Lompat tikam sebab dia lembik kan. Dia lembik kena tikam dia kalau boleh makan kan. Sebab dia melompat-lompat. Dia panggil lompat tikam tu. Wallahualam. Cucu badak tu lah. Rupanya berinteraksi dengan anak itu adalah yang terbaik. Okay. Dari sudut rasional sains pula, dari sudut rasional akhlak pula, yang pertama sekali, sebenarnya ini adalah proses didikan ibu dan ayah kepada anak-anak dan dari sudut menjaga batasan aurat bersama ahli keluarga. Batasan aurat bersama ahli keluarga. Walaupun ibu dan ayah ni maksudnya dari sudut aurat tak bolehlah berhubungan rumah kan, tetapi ada batasan aurat yang perlu dijaga. Batasan aurat yang perlu dijaga. Jadi ini sebenarnya suatu proses didikan kepada anak-anak dari sudut aurat. Dari sudut aurat inilah. Kita mungkin tidur di awal tidur tu sopan lah kan. Tengah-tengah tidur mungkin tak sopan. Jadi kita nak jaga batasan aurat ibu dan ayah dengan anak-anak. Itu batasan aurat antara adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan. Dan sebenarnya itu yang paling utama kenapa dalam Islam ada arahan yang jumhur Kohak kata wajib kepada ibu dan ayah untuk memisahkan adalah untuk menjaga batasan aurat sesama keluarga. Yang kedua, yang disebut oleh Allahumma salli ala Muhammad dari sudut para ulama adalah langkah berjaga-jaga daripada fitnah. Daripada fitnah. Fitnah ni boleh dua. Satu fitnah kata dua orang lah. Fitnah yang kedua ujian. Kadang-kadang syaitan ni datangkan ujian kepada kita. Iaitu kalau kita salah mendidik anak-anak, kita boleh terjerumus dalam neraka Allah kan. Jadi kadang-kadang timbul fitnah ujian kepada anak-anak. Bila anak dah akil balik ni, dia melihat Allahumma salli ala Muhammad, melihat lawan jantinanya sudah ada rangsangan syahwat kan. Bagaimana kita nak memandu rangsangan syahwat anak-anak ni? Kita tak boleh nak padamkan syahwat anak-anak ni sebab syahwat dia memang ada nafsu syahwat memang ada bagi setiap manusia. Tapi bagaimana kita nak memandu syahwat? InsyaAllah kita akan bicarakan tu ada 9 langkah pembinaan dorongan syahwat anak-anak kan. Ada 9 langkah pembinaan dorongan syahwat anak-anak sebagaimana yang disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad lil Atfal, Tarbiyatul Nabawiyah lil Atfal, pendidikan anak-anak, pendidikan cara Nabi untuk anak-anak. Ada 9 langkah pembinaan dorongan syahwat anak. Bagaimana kita nak memandu dorongan syahwat anak-anak. Yang ketiga, terbangkit nafsu syahwat walaupun sesama adik-beradik. Itu yang bahayanya. Iaitu Islam memandang ni dan inilah cara untuk kita untuk mengelakkan suatu perkara yang lebih buruk berlaku. Itu antara adik-beradik dipisahkan sebab akan terbangkit ni nafsu syahwat. Bila anak dah akil balik, sebagaimana kita sebut tadi, akan ada nafsu syahwatnya. Jadi jangan terbangkit nafsu syahwat walaupun sesama adik-beradik. Itu Islam pandang lebih luas. Okay? Dari sudut rasional sains pula, anak-anak yang kadang-kadang dia mungkin dia tidur bersama dengan ibu dan ayahnya, kadang-kadang ibu ayah tak perasan kan. Anak-anak tu dia tidur tapi dia tak tidur. Jadi kadang-kadang dia na'udzubillah min zalik, dia terlihat
suatu perkara yang sepatutnya mereka tak lihat, kan? Faham kan? Itu dia akan ada bahaya dipanggil hypersexual disorder. Hypersexual disorder. Ini istilah sains, maksudnya gangguan di mana penghidapnya mengalami kecanduan terhadap seks. Ketagihan. Kecanduan terhadap seks. Saya terbaca satu artikel seorang doktor ONG. Dia dapat suatu, Allahumma salli ala Muhammad, dapat suatu kes di mana remaja berusia 16 tahun dia ketagihan seks. Jadi bukan saja dari sudut masalah peranakan dia, tapi dari sudut psikologinya. Jadi doktor ni pun membantu dari sudut psikologi, emosinya, sebab memang dah tak boleh nak handle lah, tak boleh nak kontrol lah. Tapi bila dikesan, bila ditemu ramah, kenapa, macam mana boleh, apa puncanya, dia kata masa dia berusia 10 tahun, dia dah tidur, dia masih lagi tidur dengan ibu dan ayahnya. Dia kata dia lihat ibu ayahnya melakukan hubungan jenis, dan ibu ayah mungkin tak perasan kan, ingat anak tidur. Ini penting sebenarnya, sehingga menyebabkan remaja ni yang umur 16 tahun ni, dia akan melakukan hubungan zina ni dengan mana-mana lelaki je, dia tak kisah. Mana-mana lelaki pun tak kisah, sebab dia dah ada penyakit dipanggil hypersexual disorder. Maksudnya kecanduan terhadap seks. Okay. Bila hypersexual disorder ni, dia akan mengganggu dari sudut emosinya, dari sudut emosi, dan juga tak langsung dari sudut kesihatan lah. Dia akan mengakibatkan kerosakan besar pada kesihatan seorang dan cara kehidupan seorang. Okay. Yang kedua, antara kesan buruknya adalah penderita hypersexual disorder ni biasanya memang sangat menikmati tontonan berbau pornografi ataupun video-video porno. Dan kita terkejut bahawa ni kita di satu kenyataan bahawa waktu PKP ni jumlah rakyat Malaysia yang melayari laman web porno meningkat, kan? Dan Malaysia merupakan negara yang tertinggi. Melayari web porno, kan? Web porno. Kalau anak-anak, dia akan mendatangkan kesan yang tak baik. Dia panggil hypersexual disorder, kecanduan terhadap seks yang keseluruhan, maksudnya tak dapat dibendung lagi. Itu bahaya. Sebab itu Islam memandang perkara ni, Islam dia al-wiqayah tu khairu minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Al-wiqayah khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi kenapa dibisarkan tempat tidur daripada usia sebaiknya 7 tahun, tapi wajib ketika umur 10 tahun supaya kita dapat mencegah perkara ini lebih awal. Bila dah berlaku, lagi susah kita nak merawatnya. Jadi insyaAllah. Allahu Akbar. Ustaz, dia macam mendebarkan Ustaz bila Ustaz itu macam itu, sebab bila kita ingat secara psikologi juga, anak-anak ini sangat mudah menyerap sesuatu kalau kita ajarkan sesuatu sebelum mereka tidur. Ketika mereka mamai macam tu, kita ulangkan perkara-perkara baik, mereka akan ingat. Bayangkan kalau keadaan mereka mamai itu, mereka menonton perkara yang tak baik. Bukan tak baik macam ibu ayah, benda halal lah, tapi benda tak elok kan Ustaz kan, dan benda tu akan berbekas di otak mereka. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih banyak. Sebab anak-anak ni dia proses, dia akan bertanya dan akan mencari jawapan apa itu. Apa itu bahaya. Allahu Akbar. Moga Allah lindungi kita semua. Sebab itu pentingnya Ustaz kan. Amin. Ini antara step yang paling awal, paling asas tapi paling kuat untuk kita didik anak-anak kita tentang pendidikan seksual sebenarnya. Kita akan kongsikan banyak lagi lepas ni, dan soalan-soalan sahabat-sahabat pendengar kita pun ramai dah mengajukan soalan. Kita akan utarakan soalan mana yang sempat insya-Allah bersama dengan Ustaz Rushdie. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ada benda yang tidak boleh diberikan oleh kemasyhuran. Ada benda yang tidak boleh diberikan oleh wang dan kekayaan. Ada benda yang menyebabkan manusia ini kalau dia tak ada benda itu, maka dia nak kalau boleh hari ini juga aku nak mati.
dia tak mampu lagi nak hidup kalau sampai pada hari esok. Maknanya Masya Allah, dunia ni sakit, dunia ni kaca, dunia ni seperti sekam yang masuk dalam paru-paru kita, seperti kaca-kaca yang masuk dalam seluruh rongga-rongga kita. Sakit sehingga kita tak mampu nak hidup sampai pada hari esok pun. Rupanya yang tidak adalah ketenangan. Mungkin kita ada hiburan, mungkin dia ada kekayaan, tetapi dia tidak mendapat ketenangan. Nata'awan fima ittafaqna. Mari kita bekerjasama, tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran bersama menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Kita hari ini belajar tentang memisahkan tempat tidur. Dengannya macam simple je, senang je. Pisahkan tempat tidur. Anak dah cukup umur 7 tahun, dah boleh dah. Rasa macam dah memayis, dah faham dah betul salah, bersih kotor. Kita dah boleh dah pisahkan mereka daripada ibu ayah, daripada anak lelaki dengan anak perempuan. Tapi itulah Ustaz, kadang-kadang kita mengambil ringan dan Masya Allah, bila Ustaz dah terangkan tadi rasionalnya di sebalik perbuatan tersebut, dari sudut kesihatannya, dari sudut akhlaknya, Masya Allah, sangat besar hikmahnya. Terima kasih banyak Ustaz kerana membuat kajian sedikit tentang perkara ini. Alhamdulillah. Dan kita ada soalan-soalan daripada sahabat kita Ustaz. Antaranya ni sahabat kita Siti Zanirah. Dia kata, Ustaz, macam mana Ustaz, boleh ke tidurkan anak lelaki usia 6 tahun bersama kakaknya yang berusia 13 tahun Ustaz? Okay. Pertama sekali kita kena tahu mumayyiz yang kita bincang sebelum ni, apa rasional 7 tahun. Itu 7 tahun Hijri ya. 7 tahun masih, kalau 7 tahun masih mungkin 6 tahun. Jadi 6 tahun dah kena pisah dah sebenarnya. Kena dah ajar untuk pisahkan anak-anak untuk tidur berasingan. Sebab bila dah masuk usia 7 tahun, kita bincang pun dalam 2 minggu yang lepas tentang rasional 7 tahun. Rupanya dari sudut psikologi, umur 7 tahun ni dah ready to learn. Dia dah mula belajar. Sebab itu anak ketika ini, kalau ikut kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, tadi yang 7 tahun yang pertama, la'ib, bermain, bermesra dengan anak-anak. Yang kedua dah adik, kena didik dah sebab dia dah mula bertanya. Jadi kalau boleh, macam anda kata tak boleh nak pisahkan katil, tak boleh pisahkan bilik, kena pisahkan katil. Itu dalam Islam sebenarnya yang paling besarnya adalah persentuhan tu. Kenapa pisah? Persentuhan, tak nak ada berlaku persentuhan. Walaupun adik-adik boleh dia bergurau, dia kadang-kadang bergumpal, kadang-kadang dia main cucuk letik jauh sana, waktu peluk sana, boleh, tak ada masalah. Cuma waktu tidur ni berbeza sikit. Habis tu kalau boleh dia kata kena dia tidur satu bilik, pisahkan katilnya. Adik tidur, jangan tidur dengan kakak lagi lah. Tapi itu proses 6 tahun masih boleh lagi kalau kita ikut. Cuma kita dah mula ajar dia tentang bagaimana cara nak pisahkan. Kemudian bila 10 tahun dah jadi wajib dah. Okay, insyaAllah. Pada saya tak ada masalah, boleh, tapi sebaiknya kita dah mula proses untuk memisahkan. Masya Allah, kakak dia 13 tahun dah Ustaz kan, dia kira besar lah untuk kakak tu kan. Allah. Dan kita ada perkongsian daripada Siti Hana. Terima kasih banyak untuk berkongsi. Kata usia anak 6 dan 7 tahun dah pisahkan tempat tidur. Anak lelaki 1 bilik, anak perempuan 1 bilik. Alhamdulillah, pandai anak-anak bawa diri dan asingkan tempat tidur. Tapi bila tengah malam, sahabat kita bila sedar je, dia akan jenguk anak-anak di bilik. Maknanya ni antara usaha sahabat kita ni lah untuk memastikan misi untuk memisahkan tempat tidur berjaya. Seterusnya Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM. Ustaz, ni agak sensitif juga Ustaz. Minta maaf, Ustaz kena tanya juga kan daripada Kak As, daripada Kajang. Adakah kemungkinan selain hypersexual disorder, remaja akan melakukan onani setelah melihat persetubuhan ibu ayah? Bagaimana pula melihat porno di telefon dan sebagainya Ustaz? Adakah ini juga ada kaitannya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Ya, betul. Kadang-kadang remaja ni bila dia sebenarnya kenapa bila dia melihat adingan-adingan porno di ini, dan kemudian kadang-kadang remaja ni, lelaki atau perempuan, dia gemar melakukan onani ni sebab ada satu cair dalam otak kita ni dipanggil hormon endorphin. Yang hormon endorphin ni dia panggil feel of good. Dia akan rasa seronok, akan rasa best. Kalau
kalau keluar tu dia akan rasa seronok, sebab itu dia akan rasa ketagihan, itu bahayanya. Itu anak-anak kita ada sudut telefon pun kalau boleh ada khadnya. Waktu macam kalau kita boleh bataskan penggunaan telefon tu, yang pertama sekali bila anak tidur tu telefon tu pisahkan terus. Kalau boleh ambil telefonnya kan. Kadang-kadang mereka ni kita tidur, dia tak tidur lagi dalam selimut tu dia buka tengok bercahaya bercahaya selain daripada merosakkan mata anak-anak kita kan. Anak-anak kita rosak mata sebab bilik gelap, kemudian cahaya yang terang masuk dalam retina mata akan merosakkan mata. Nanti anak-anak kita dalam usia yang masih sekolah rendah dah pakai cermata dah. Jadi baca Quran dah tak nampak dah. Quran dah tak nampak dah. Yang cikgu tulis di whiteboard pun dah tak nampak dah. Akan mengganggu proses pembelajaran anak-anak. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, radiasi tu daripada tu. Berbahaya radiasi berbahaya. Jadi sebaiknya jangan benarkan anak-anak kita tidur dengan handphone, dengan handset. Kalau boleh dia tidur atas katil, handphone tu letak jauh lah. Jangan yang dia boleh capai, boleh simpan. Yang kedua, boleh kita hadkan hari sekolah tak boleh tengok handphone. Hari sekolah tak boleh tengok handphone. Kita kena tegas hati. Kadang-kadang Allah kita ni anak-anak kacau kita bagi tengok tengok YouTube dia tak nak kacau. Ataupun tak nak nangis, kita bagi dia telefon kan. Maknanya kesan nanti jangka masa panjang nanti ada kesan buruk ni. Anak-anak dah kurang berinteraksi dengan kita kan. Bahasa dan anak-anak pun dah berubah sebab dia ikut ni. Kadang-kadang kita pelik, kenapa dia boleh cakap, minta maaf, cakap bahasa lain tau, bahasa ni asal cakap Melayu macam bunyi Indonesia ni kan. Jadi kadang-kadang dia Allah SWT, dia suka tonton cerita-cerita yang ni. Macam kalau cerita Jepun tu okey lah, tak ada masalah. Macam anak saya pelik dia boleh cakap Jepun, itu ada kebaikan jugalah kan. Tapi kadang-kadang dia mengganggu kalau bahasa yang digunakan dalam video, kadang-kadang video permainan dia sebut yang lepas kan, tentang bahasa anak-anak kita ni ada bahasa yang doh tu kan, jom doh panggil abang dia. Doh tu singkatan daripada bodoh kan, dia panggil abang dia bodoh, jom doh. Dapat mana? Daripada interaksi kan. Kalau main game dia boleh interaksi dengan kawan-kawan dia. Bila perkataan dia, bila kawan dia kena bunuh, keluar perkataan mulut daripada kawan dia. Sama saya sebut minggu lepas pun saya sebut perkataan ni, minta maaf juga. Sial lah, dia kata. Sial lah kan. Aku dah mati, sial lah kau ni kan. Jadi tiba-tiba abang dia kacau, sial lah kan, nampak. Jadi dari sudut tu kita jaga di sudut handphone. Sangat berbahaya sebenarnya. Lagi-lagi maklumat di hujung jari, kalau ada Allahumma SWT apps yang boleh block benda tu, terbaik kita buat. Kalau tak, kita memang kena pantau 24 jam anak kita tengok cerita apa, jangan biarkan dia bersendirian dalam bilik, kena tengok. Sebab itu ibu dan ayah tadi, ada ibu dan ayah yang meninjau anak-anaknya tengah malam tu bagus. Itu cara pengawasan. Ataupun dia tak tidur lagi, ataupun dia takut dia menonton cerita-cerita yang tak sepatutnya. Allah. Alhamdulillah. Ketegasan tu kena ada. Ustaz, kan macam mana pun memang ketegasan perlu ada untuk ibu ayah mendidik anak-anak. Dan seterusnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim. Ustaz, mohon share doa ataupun apa-apa amalan bagi menjauhkan anak-anak kini daripada perkara-perkara yang tak baik seperti mana yang dibincangkan hari ini Ustaz. Perasan tak kita pada hadis yang saya baca dari awal tu, muru auladakum bis solat. Kenapa solat? Solat ni penting. Itu daripada 7 tahun, dalam masa proses tadi kita nak pisahkan tempat tidur, 10 tahun memang wajib tempat tidur. 7 tahun adalah proses kita nak perintah anak kita, nak suruh anak kita dengan perintah ketegasan lah. Maksudnya bukan abang ni solat, dia tak nak solat, kita tak ada apa-apa tindakan. Contohnya, pergi solat sekarang, kena solat sekarang, kena tegas. Sebenarnya solat adalah jalan penyelesaian semuanya. Solat adalah jalan penyelesaian semua. Itu Nabi kata, muru auladakum bis solat wa hum abna sinin, abna usnin, 7 tahun dah ada solat. Perintah solat, 10 tahun tak kena pukul. Kenapa 10 tahun kena pukul? Sebab solatlah perisai mereka sebenarnya. Solatlah perisai mereka. Jadi bukan solat yang biasa ya, anak-anak yang dah mula belajar ni, dan sidang pendengar rahmatullah Allah SWT, anak-anak dah mula belajar umur 7 tahun, kita kena datangkan rasional ni. Kenapa kita kena solat? Kenapa kita kena solat? Bukan, pergi solat dengan sujud macam ke mana kan. Kadang-kadang sujud boleh kacau abang dia kan.
Jadi kita kena beritahu kenapa solat. Bukan sekadar suruh, tapi kena tahu kenapa kita kena solat. Dan kalau kita rujuk, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan? Solat itu dapat mencegah seorang itu daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Kita tak boleh nak jaga anak kita 24 jam. Kan? Jadi kita kena beri dia antivirus. Kena install antivirus dalam badan dia, dalam diri dia, iaitu solatlah antivirus. Ya, solat dia adalah antivirus yang paling kuat sekali untuk menangkis semua. Sebab itu hadis ni pertama sekali dia tunjuk pasal solat dia tu. Lepas tu yang ketiga tu baru dah datang wafarriqu bainahum fil pisahkan tempat tidur. Jadi sebenarnya solat tu adalah antivirus yang paling kuat. Jadi check solat anak kita, kan? Selain daripada itu kita boleh doa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah aku pasangan dan anak-anak yang menunjukkan mata hati kita. Maksudnya ialah kita tak ada masalah dengan kita, segembira dengan dia. Itulah doa kita, kan? Antaranya boleh juga kita doa banyak doa Nabi Yusuf ke wa isqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitu bi sajidin. Maksudnya untuk anak dengar cakap kita, kan? Lepas tu yang pentingnya paling penting Ustaz? Kita terputus hubungan bersama dengan Ustaz. Kita cuba dapatkan Ustaz sekali lagi. Untuk anda, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Kita ada masa sikit saja lagi, kan. Tapi kita nampaknya dah sampai ke hujung lah kiranya pertemuan kita. Kita cuba tunggu Ustaz. Kalau tak dapat, memang kita habis di situ. Tapi insyaAllah minggu depan kita akan dapatkan sedikit sedutan ini untuk Ustaz ulas sedikit lagi sebagai penghujung untuk pertemuan kita. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya. Hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan saya Nurhayati Paradi. Radio IKIM 2020 memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Tak jaga hubungan dengan Allah, problem yang utama. Subhanallah, solat inilah yang tak terjaga. Hubungan dengan Allah tak jaga, macam-macam problem akan melakukan. Diiringi dengan lagu-lagu ketuhanan terbaik di Malaysia. Umpama sebutir permata, hai anak kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harap. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Alhamdulillah kita masih dapat Ustaz di hujung tadi. Maaf Ustaz, tiba-tiba terputus tadi Ustaz. Ustaz dengan saya? Ustaz Rusdi? Ustaz Rusdi?